Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni dulu bulan lepas saya dah ajar bab tingkatan 5. Saya stop satu bab tu dan saya akan sambung balik bab tingkatan 4. Saya tak ajar lagi. Okay, ni kelas pertama tingkatan 4. Okay, kita akan tengok bab 2, biologi biologi sel dan organisasi sel. Kita katakan asas dalam biologi ni. Okay. Okey, kita akan terus kepada komponen. Komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Waktu menengah rendah, kita dah pernah buat eksperimen tau. Saya tak nampak ni dulu ni. Saya tekan warna merah. Okey, waktu sekolah rendah, kita pernah buat satu eksperimen ni di mana kita gunakan kulit bawang. Yang kita potong lah. Ataupun kita congkel sel pipi kita. Jadi bentuklah. Kalau sel bawang ni tumbuhan kan, sel tumbuhan mestilah yang bawah ni terbalik pula. Sel pipi di atas ni. Korang tahu lah bentuk macam mana kan. Kalau sel tumbuhan ni mesti bentuk dia petak. Okay, bentuk dia yang sempurna. Kalau sel haiwan dia bentuk dia bulat sat ni. Okay, kita teruskan proses terus. Okay, kita tengok. Okay. Ni bentuk dia. Ini kita kenali dia mitokondrion. Okay. Mitokondrion ni dia bentuk rod. Macam kita ingat. Okay. Kita dia sebab keluarkan digit R ni je. R ni bentuk dia rod. Contohlah apakah bentuk mitokondrion. Kita tengok R, rod. Itulah. Okay. Terdiri daripada dua lapisan membran, iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Maksud membran dalam yang berlipat-lipat, kita tengok ni. Yang saya label warna merah ni, inilah membran sel yang berlipat-lipat. Dekat luar tadi dia katakan licin kan. Tengok licin, tak ada apa-apa gangguan sekalipun. Itulah mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Okay, kita tengok fungsi mitokondria. Okay. Maaf kalau saya tersebut mitokondria sebab dah terbiasa. Okay, fungsi mitokondria ni kita tengok T. Kita dah bentuk dia tenaga. Kita tahu mitokondria fungsi dia adalah tapak penjanaan tenaga. Melalui proses apa? Proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel lah. Okay, tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP untuk digunakan oleh sel-sel tertentu lah. Okay, mitokondrion bentuk dia, kita buat keluar R tadi kan, bentuk dia rod. Fungsi dia T, kita buat keluar T. T ni adalah tenaga, tapak penjanaan tenaga. Jadi apa-apa sel yang melakukan kerja ataupun melibatkan tenaga, itu adalah mitokondria. Next. Central struktur silinder. Kita buat keluar S dia. S adalah silinder. Bentuk dia dulu. Wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Okey, berpasangan. Terdiri daripada susunan mitotubul kompleks, tidak wujud dalam sel tumbuhan. Okey, kita ingat sentral ni kita akan jumpa pada bab 6, pembahagian sel. Yang kata mitosis, meiosis semua tu. Okey. Kita tengok fungsi sentral. Fungsi dia membentuk genting semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Okey. Proceed terus. Jasad Golgi. Okey, jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipih. Kalau gunakan kantung mesti dia bentuk macam kantung sikit lah. Macam ni lah. Dia bentuk macam kantung sikit lah kan. Yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Membran baharu ditambah pada ujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari ujung ke satu. Biasanya struktur macam ni kan, dia tak akan tanyalah sangat. Okay? Dia akan tanya fungsi je. Okay? Dia akan tanya. Kita akan fokus kepada fungsi saja. Fungsi jasad Golgi memproses, mengubah, suai, membungkus dan mengangkut. Ingat, proses,
ubah suai, bungkus dan angkut. Macam kita buat nasi lemak kan, contoh kita buat nasi lemak, kita proses dulu. Okey, kita kena sediakan bahan-bahan, kita ubah suai, kita letak sambal, ori, lepas tu kita bungkus dan kita angkut nak pergi jual. Contohlah. Okey. Bahan seperti dia angkut apa? Bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein. Okay, glikoprotein dia adalah gabungan karbohidrat dengan protein. Okey, karbohidrat dan protein. Dia gabungan K dengan P lah, karbohidrat dan protein. Okey. Kalau lagi tak tahu, okey. Membran plasma. Okey. Membran plasma yang menyeliputi keseluruhan kandungan sel. Okey, dia ada dekat sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey. Dibina daripada protein dan fosfolipid. Kita akan dengar benda ni waktu belajar enzim nanti. Selaput nipis, nipis yang dan kenyal. Maksudnya dia tu nipis je. Kalau kau nampak ni macam nampak tebal, tapi sebenarnya di zoomkan lagi tau. Okey. Dan bersifat telak memilih. Maksud telak memilih ni hanya benda tertentu sahaja. Bukan telak memilih semua benda boleh masuk. Okey, nampak tak warna merah ni? Kau mana lain? Tak nampak. Warna hijau nampak tak? Okey, nampak. Okey, kita proceed. Okey, fungsi membarang plasma ni, okey, dia mengasingkan kandungan sel dari persekitaran luar. Maksudnya dia asingkan dalam dan luar. Gitu. Ni dalam, ni luar. Dia asingkan lah. Okey. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Maksudnya bahan luar nak masuk dalam boleh ke tak, bahan dalam nak keluar boleh ke tak. Gitu. Membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Okey. Maksudnya pertukaran gas boleh berlaku, pertukaran nutrien boleh berlaku dan bahan buangan. Maksudnya bahan buangan ni bahan-bahan yang tak diperlukan dalam sel lah. Okey. Kita terus kepada lisosom. Okey, Bezat, lisosom. Kantung sfera kecil yang diseliputi oleh membran tunggal. Mengandungi enzim lisozim. Okey, kita dengar macam lisosom, kita dengar macam lisozim. Ini adalah enzim dia lah. Enzim. Enzim lisosom. Sorry. Kita ni lah. Okey, fungsi lisosom ni menghidrolisis molekul organik kompleks. Menghidrolisiskan molekul organik kompleks seperti protein, asid, nukleik dan lipid. Lipid ni dalam kurungan lemak. Okey. Menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Maksud menguraikan ni uraikanlah bahan buangan macam itulah yang rosak-rosak. Okey, nukleus. Okey, nukleus ni kita dah dengar dah dulu. Nukleus komponen paling besar dalam sel. Dia berbentuk sfera, padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Okey, nukleus mengandungi kromosom. Kromosom dalam tu lah nukleolus dan nukleoplasma. Kita tengok gambar ni. Okey. Okey, nukleus yang warna hijau yang saya bulatkan ni tau. Nukleus ni warna hijau ni. Dalam nukleus tu ada nukleolus. Ni nukleus. Maksudnya nukleus, dalam nukleus tu ada lagi nukleus. Gitulah. Kromatin yang kita tahu macam bentuk macam ni. Pernah tengok kot macam saya nak lukis pun macam ni kot. Macam ni lah dalam bab 6. Bab 6 kita akan belajar. Okay, wait je. Okay. Fungsi nukleus. Dia kawal kawal aktiviti sel lah. Dia ketua kan. Dia paling besar jadi dia ada hak nak buat sesuatu. Dia mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoxyribonucleic ataupun DNA lah. Kromosom yang saya lukiskan tadi tu. Okay. DNA menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Yang kita kata ada berapa tak 32 saya tak ingat bab 6. Okay. Ribosom. Ribosom adalah granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Okay. Terdiri daripada protein dan RNA, ribonukleik. Okay, asid ribonukleik.
Ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma. Kita kena tahu lah. Okay. Ribosom dia ada kat dua tempat je. Dekat jet. Jet ni jalinan endoplasma kasar tau. Saya ringkaskan. Dan dekat sitoplasma. Sitoplasma ni dalam macam mana kita kata macam daging sel tau. Macam tu lah. Macam daging sel. Tapi kita akan tengok gak. Okay. Fungsi ribosom ni merupakan tampak sintesis protein. Okay, saya ingat S adalah sintesis. Okay, sintesis protein. Okay, teruskan jalinan endoplasma. Inilah jalinan. JE. JE ada dua. Jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Kan? Betul. Terdiri daripada satu sistem rongga berlipat. Berlipat macam ni lah. Dia berlipat. Macam korang lipat, kalau korang lipat kertas kan, dan korang tengok daripada permukaan atas. Dia macam berlipat-lipat tu lah, macam berlapis-lapis. Itulah yang maksudkan dengan berlipat. Dan bersambungan. Dia bersambung tau, kita tengok ni. Saya padam balik. Okay. Dia ada sambungan dia tu. Kalau ke sini, sambungan dekat sini. Sini. Macam tu lah. Macam mesh. Okay. Membran jalinan endoplasma membentuk jaringan berterus dengan membran nukleus. Maksudnya dia bersambung dengan nukleus tau. Nukleus, contoh nukleus kat sini, dia bersambung. Okay. Bukan macam ni. Nukleus lah, korang tahu kan. Nukleus. Okay, ini nukleus. Dia bersambung dengan nukleus ni. Terdapat dua jalinan. Yang pertama, jalinan endoplasma kasar yang mempunyai ribosom. Kita nak ingat dia macam mana? Kita buat keluar kasar. Kasar R ada ribosom. Dan licin ada R tak? Tak ada R kan? Tak ada R. Jadi dia tak ada ribosom. Itulah cara ingat dia. Jalinan fungsi dia, jalinan endoplasma ni fungsi dia sistem pengangkutan bahan dalam sel, menyediakan permukaan luas untuk perlekatan enzim dan tindak balas biokimia. Okay. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Kita ingat ribosom fungsi dia adalah sintesis protein. Jadi siapa yang bawa hasil protein ni? Yang bawa hasil protein tu adalah jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma licin mensintesis dan mengangkut gliserol. Dia angkut gliserol dan lipid. Dia angkut lemak. Serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Okay. Proceed. Inilah struktur dia. Betul kan tadi? Kita katakan jalinan endoplasma ni dia melekat dengan nukleus ni. Dia melekat. Bakul. Ni sel tumbuhan lah. Okay. Ni sel tumbuhan. Bakul. Kloroplas, sitoplasma, okey. Terus, vakul. Kantung berisi cecair, iaitu subsel. Vakul dikelilingi oleh membran tonoplas. Sel tumbuhan muda membentuk banyak vakul bersaiz kecil, manakala sel tumbuhan matang membentuk vakul yang lebih besar. Maksudnya kalau kecil, tumbuhan kecil, dia ada tapi kecil lah. Okey, macam kecil tapi punya ketinggian tu macam mana nak kata? Contoh kalau dia kecil lah kan, pokok tu tumbuh kecil, maksudnya vakul dia sikit, vakul dia kecil. Kalau pokok tu matang, pokok rambutan ke apa ke, maksudnya vakul dia besar. Okey? Sel tumbuhan muda mempunyai banyak vakul bersaiz kecil, manakala kita baca dah tadi. Vakul bagi sel haiwan adalah kecil. Maksudnya dekat sini, sel haiwan ada vakul tetapi kecil lah. Okay. Tak, sel mengandungi air. Soalan akan tanya tau, apakah bahan yang terdapat dalam vakul? Senang je, kita just ingat dua ataupun tiga saja. Bahannya adalah air. Kan sebab warna biru kan tadi kan kita tengok warna air. Lepas tu kalau korang nak pilih garam mineral pun boleh, garam mineral. Kadang soalan tanya. Dan korang ambil oksigen. Silakan oksigen. Korang akan ingat, sinilah ada kan
oksigen dan air. Okey. Garam ni tak adalah, tak apa, garam mineral. Okey. Terus proceed. Okey, fungsi vakuum ni. Allah Allah. Sorry. Okey, fungsi vakuum ni, air meresap masuk ke dalam vakuum sel tumbuhan dan menjadi segah. Dalam haiwan unisel, vakuum mengecut terlibat dalam proses pengosmol kawal terawan, osmosis dan perkukuhan. Kita akan belajar pada bab 3 tak silap. Okey. Kita akan belajar juga. Okey. Seterusnya, kloroplas. Kloroplas ni berbentuk bujur. Terdapat dua lapisan membran mengandungi pigmen klorofil. Okey, kloroplas, kita ingat klorofil. Klorofil. Pada gerhana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Okey, kloroplas dia memberikan pigmen, ada pigmen buat klorofil. Kan kita tahu yang kata kita ada buat eksperimen di mana kita pernah buat eksperimen, saya ingat waktu ni kita tak lawa. Saya ingat dulu waktu menengah rendah kita ada buat eksperimen di mana kita letak daun dalam ni dan kita panaskan dia. Okay, ni daun contoh, kita panaskan dia dengan api, kita panaskan dan dalam beberapa saat nanti daun ni warna dia akan, kita katakan akan pudar. Maksudnya eksperimen ni menjelaskan bahawa klorofil ni, okay, kita letak alkohol, kita letak alkohol kat sini nak buang klorofil ni. Eksperimen ni nak tunjukkan kita bahawa daun ni ada klorofil. Tu je lah nak tunjukkan. Okey. Fungsi kloroplas ni, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Okey. Kita mesti tahu kalau kloroplas mesti ia melibatkan fotosintesis. Okey, menyebabkan fotosintesis lah. Okay, next. Sitoplasma. Sitoplasma terdiri daripada medium seperti jeli. Kita boleh katakan, contoh kan, ni silinder. Okay. Ni silinder. Tapi dalam silinder ni ada udara kan. Bayangkan udara tu adalah sitoplasma. Dia ada jeli dalam tu. Gitulah. Contoh kita nak faham. Okay. Ia mengandungi sebatang organik seperti protein, lipid atau lemak dan karbohidrat serta sebatang tak organik seperti kalium. Okey, fungsi dia adalah bertindak sebagai medium lah. Bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Tu sitoplasma. Lukis dekat kita ni. Okey. Next, dinding sel. Dinding sel ni hanya ada pada sel haiwan lah. Hanya ada sel haiwan sahaja. Sel tumbuhan. Silap. Okey. Satu lapisan luar yang kuat dan tegar. Tegar ni kukuh dah macam tu. Dibina daripada gentian selulosa dan bersifat telap sepenuhnya. Okey. Next, fungsi dia apa? Okey, mengekalkan. Okey, fungsi dia adalah mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Dan ia memberikan sokongan mekanikal lah. Kita bayangkan dinding sel ni macam rumah. Rumah kita kukuh. Okey, rumah. Okey, macam tu lah. Rumah ni kekal ke bentuk ni rumah. Dan kalau rumah ni kukuh lah, nak bagi sokongan kepada atap-atap lah. Macam tu lah kan, gitu. Okey, next. Perbandingan antara perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Ustaz ya? Nak ambil contoh Ustaz. Ustaz nak. Okey. Ada kaedah je nak ingat apa perbezaan dia
Okey. Okey. Okey, terdapat tips saya nak ingat dia. Okey, saya move kepada yang ni yang 40-nya. Sorry. Hanyalah contengan. Baikkan je. Okey, kalau korang boleh nak tulislah. Okey. Tulislah sebab ada video rekaman boleh tengok balik je. Okey, persamaan dia kan. Tulis kat sini persamaan. Kita tulis dulu persamaan. Kita tulis dulu persamaan. Lepas tu kita keluarkanlah ia. Persamaan dia R. R adalah ribosom. M ni ada banyak. Kita buat keluar, kita senaraikan. M yang pertama adalah membran plasma. M yang kedua adalah mitokondrion. Mitokondrion. Okey. N ni adalah nukleus. Saya tak buat macam tu. Saya buat keluar. Okey. N ni adalah nukleus. Kalau soalan tanya senaraikan persamaan antara, okey, diminta soalan tentang sel, persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Kalau soalan tanya dia minta 4. Kita bubuh 4 ni sajalah. Nak bubuh yang lain boleh, tapi kalau tak yakin kita bubuhlah, kita buat keluar persamaan dia apa. Okey? Inilah persamaan dia. Korang boleh salin dulu. Okey. Perbezaan dia, kita kena ingat, dia minta perbezaan. Okey, perbezaan. Okey, first kita tulis tumbuhan dulu. Tumbuhan ni kita buat keluarkan dia T. T ni ya Allah. Okey, T kita buat keluarkan dia tetap. Tetap ni benda apa yang tetap dalam sel haiwan? Dalam sel tumbuhan. Mestilah dinding sel. Okey, ni perbezaan yang pertama. Yang kedua, H kan kita buat keluar H. Kita try je. H, I, J, K. Stop K. Kita buat keluar K. K adalah kloroplas. Perbezaan yang kedua. Okay, taklah. Sorry. Okay, second, okay, saya buat keluar A ni. A ni kita tahu tumbuhan ada air. Air ni, air disimpan di bakul. Okey, maksudnya sel haiwan tak ada bakul. Kalau ada pun kecil. Itu perbezaan yang ketiga. Dan perbezaan yang keempat, okey. Lagi. Ataupun kita boleh katakan, contoh kita tulis sini soalan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey. Seperti yang cakapkan tadi, kita bagi dulu persamaan. Benda apa yang sama?
Dia ada S sitoplasma. Kita bagi yang kedua, dia ada M, ada 2 M. M apa tu? Membran plasma. Vakuum simpan air. Ha, ya. Okay, kita tengok balik. Vakuum simpan air banyak simpan air. Vakuum air. Ada nota dekat sini, saya tarik boleh tak apa. Ha, sini. Astaghfirullahaladzim. Ini dinding sel, saya kena slide pada atas balik lah. Okay, ni vakuum. Ha, ni. Dia simpan air boleh, simpan garam mineral boleh ataupun oksigen. Kita ingat vakuum, kita ingat ada A dan O. Dia simpan air dan oksigen. Ha, setelah. Okay, membran plasma, mitokondria dan ada N. N ni adalah nukleus. Kita boleh katakan, okay, ni persamaan dan perbezaan dia. Boleh je buat perbandingan. Kita boleh katakan sel haiwan, saya tulis SH saja. Ribosom. Betul tak? Ribosom saya rasa dua-dua ada. Ribosom dua-dua ada ya. Ha, ribosom dua-dua ada. Okey. Contohnya sel haiwan, dia kita boleh katakan bentuk tadi kan. Bentuk tak tetap. Okey. Tak tetap. Ha. Manakala kita tulislah, manakala sel tumbuhan bentuk tetap. Inilah. Okey. Kalau tulis macam ni boleh dapat satu markah kalau esei. Okey, kita tulislah tak apa, tulislah satu dapat satu markah. Kita cari lagi, kita tulis tumbuhan kan. Okey. Dia kita tulislah sel tumbuhan ada vakuum, okey. Sel haiwan tidak punya vakuum, okey. Yang second kita cari macam tadi kita buat. Tumbuhan. Dia tak ada kloroplas dan sel haiwan tak ada vakuum. Sel haiwan ada dinding sel, sel tumbuhan tak ada sel tumbuhan ada dinding sel. Sel haiwan tak ada dinding sel. Macam itulah. Tapi kita tengok balik slide ni, kalau pening. Itulah apa, kalau exam keluar, pakailah rumus tu boleh je. Mana tadi? Okey ni. Tu. Kita tengok persamaan dia. Persamaan dia ada nukleus. Ada nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondrion, jalanan endoplasma dan ribosom. Ribosom ada tahu dulu. Perbezaan dia kita boleh katakan, okey. Perbezaan dia bentuk tumbuhan ni tetap P. P tetap. Sel haiwan ni bentuk dia tak tetap. Dia kita bagi songsangkan dia. Kita songsangkan dia. Kalau sel haiwan dia ada kloroplas. Haiwan tak ada kloroplas. Sel tumbuhan ada vakuum yang besar. Kita kena katakan vakuum yang besar. Sel haiwan tiada vakuum slash jika ada saiznya kecil. Simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Simpanan karbohidratnya dalam bentuk glikogen. Sentriol. Sel tumbuhan tak ada sentriol. Okey. Sel haiwan sahaja yang mempunyai sentriol untuk proses mitosis dan meiosis lah. Okey. Next. 2.2. Proses hidup organisma unisel. Okey. Okey. Proses hidup organisma unisel. Uni. Okey kan, unisel kan. Kita buat keluar U. U ni, kita biasa chat orang U kan. U ni maksudnya awak. Awak ni seorang je lah kita gunakan. U ni adalah Allah, tak nampak. Aduh. Okay, awak kan. Awak ni kita merujuk seorang saja. Kita tak nampak juga. Maaf. Okay.
Daripada satu sel sahaja, awak ni seorang saja. Gitu. Namun begitu, sel ini merupakan unit hidup lengkap seperti organisma multisel. Multi ni banyaklah kan. Okey, organisma unisel boleh menjalankan semua proses hidup seperti respirasi, pergerakan, dia bergerak ke mana kan, dia makan macam mana, gerak balas terhadap rangsangan, pembiakan, pertumbuhan dan perkumuhan. Protozoa adalah organisma unisel yang paling ringkas. Okey, contoh protozoa adalah ameba spesies dan paramecium spesies. Okey, jom kita tengok apakah proses-proses yang dilakukan. Ni paramecium, ni ameba. Paramecium dia bentuk macam Malaysia sikit kalau terbalikkan. Bayangkan ni Johor, ni Perak. Gitulah. Okey, macam bentuk tapak kaki. Macam kasut. Okey, ameba ni dia bentuk macam muntah orang tak? Kan biasa kalau orang muntah takkan muntah bulat macam tu kan. Tak, mesti ada macam terpancar ke sana, terpancar ke sini. Gitulah. Okey. Kita tengok dari segi pergerakan dia. Pergerakan dia, ameba spesies sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Contohnya, kat sini ada sesuatu. Okay, kat sini ada sesuatu. Ameba datang kat sini. Dia mesti akan berubah alih. Sebab ameba ni paling ringkas, paling simple hidup dia. Ameba bergerak dengan mengunjurkan pospodium, kaki palsu lah. Ini diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke bahagian pospodium yang diunjurkan. Okay. Paramecium spesies bergerak menggunakan pukulan silium secara beritma. Okay, next. Dia tak ada gambar. Kalau ada gambar ni senang sikit. Okay. Gerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan lah. Kalau form 5 kita belajar ada geotropisme, gerak balas nasti kan. Okay. Ameba dan paramecium bergerak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan ataupun cahaya terang dengan bergerak menjauhi rangsangan ini. Dia tak suka tempat yang penuh dengan cahaya yang terang. Okey. Respirasi, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma. Kita ingat membran plasma ni tempat pertukaran. Tempat pertukaran apa? Tempat pertukaran bahan boleh, tempat pertukaran gas boleh, ataupun gas, bahan ataupun bahan kumuh. Nutrien. Kita ingat membran plasma dia boleh pertukaran bahan buangan, okey, bagi full bahan buangan, gas boleh dan nutrien. Okey, tak nampak saya bagi elok sikit. Ke warna hijau ni tak nampak. Okey. Kita ingat membran. Okey, membran plasma. Fungsi dia tempat pertukaran lah. Pertukaran apa? Pertukaran bahan kumuh ataupun bahan buangan. Yang kedua, gas dan nutrien. Okey. Kita tengok pula waktu pemakanan dia makan macam mana. Okey, ameba spesies bergerak ke arah makanan. Maksudnya bila makanan tu ada, dia akan bergerak dan memerangkapkan dia. Zaraf secara fagositosis. Okey, kalau ameba dia bergerak ke makanan tu dan dia perangkapkan makanan tu bagi masuk ke dalam ni. Bagi paramecium, pukulan silium membantu zarah makanan masuk ke alur mulut. Okey, kita ada gambar kat sini. Nak lukis pun tak reti. Okey, tak boleh tengok buku. Bakul makanan bergabung dengan lisosom. Zarah makanan dihidrolisis oleh enzim lisozim dalam lisosom. Ni enzim dia lah. Tadi kita belajar tadi. Okay, next. Pemakanan. Okay. Nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma. Makanan yang tidak tercerna disingkirkan apabila ameba bergerak.
Contoh bila dia dah perangkap makanan tu kan. Bila dah perangkap makanan tapi ada bahan-bahan yang tak berguna. Jadi bila dia bergerak, benda ni akan ditinggalkan ke belakang dan dia akan bergeraklah ke hadapan. Gitulah contoh. Makanan yang tidak tercerna dalam paramecium disingkirkan melalui liang dubur. Okey, paramecium ni ada liang dubur. Ameba tak ada. Okey. Next. Okey, ni cara dia. Dia bagi paramecium sekali tak bagi. Okey, ni bagi ameba. First, diperangkapkan makanan dulu. First, dia perangkap. Dia tangkap. Second, dia makanlah. Dia makan. Yang ketiga, dia akan hasil lah makanan nutrien yang diserap dah dimasukkan dekat ni. Dan makanan yang tak tercerna, dia akan letak kat belakang ni. Dan bila dia bergerak, makanan yang tak cerna tu, dia akan ditinggalkan. Okay, dia simple je makanan ni. Pertumbuhan dia. Okay. Ameba dan paramecium spesies membesar dengan mensintesis sitoplasma baharu. Sitoplasma ni akan giat membahagi. Okey. Perkumuhan dia buang bahan kumuh ni macam mana? Okey, bahan perkumuhan seperti karbon dioksida dan amonia disingkir secara resapan oleh secara resapan. Okey, saya lupa. Sekejap. Okey. Sekarang saya lupa tadi. Sekejap. Wait sorry. Okay. Okay, teruskan. Oleh sebab ameba spesies dan paramecium hidup di dalam persekitaran air tawar, air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Okey. Nanti bab 3 kita akan belajar osmosis. Tak apa, saya beri penjelasan awal osmosis pertukaran air. Dia melibatkan air sahaja. Okey, dan mengisi vakul mengecut. Bayangkan span yang mengecut, bila kita masukkan air dia akan kembangkan. Okey, gitulah. Vakul mengecut akan mengembang ke saiz maksimum lalu mengecut untuk menyingkirkan air dari semasa ke semasa. Maksudnya akan macam span lah, bila dia tak guna ditinggalkan, air tu akan berlalu pergi, dia akan keluar sedikit demi sedikit. Gitulah. Okey, proses ini air tawar form 5 saya rasa. Hypotonic tu biar kita pakai good Okay, tak apa. Kita kongsi ilmu. Sebab saya rasa ada form 4, jadi saya akan cerita lagi. Proses ini dinamakan sebagai pengosmokawalteralan. Okay. Dia serap air. Tapi bila dari lama kelamaan dia akan buang lah. Okay. Gitulah contoh dia. Perkumuhan selesai. Dia membiaknya macam mana. Kau jangan tengok dah gambar ni. Inilah gambar sebenar macam mana mitosis manusia. Okay, mitosis lah berlaku. Pembiakan ni berlaku apabila keadaan sesuai dan terdapat banyak makanan. Bila dia pun nak membiak ni, makanan kena banyak. Kalau tak cukup makanan, tak bolehlah membiak. Okay. Ameba dan paramecium menjalankan pembiakan aseks, iaitu belahan D2. Okay, belahan D2 ni bulat. Lepas tu tiba-tiba dia akan jadi macam bonggol sikit. Macam tu. Dan akhirnya terbelahlah menjadi 2. Okey, tak apa, akan ada gambar, insya-Allah ada kot. Pembiakan. Ni. Inilah kita namakan belahan D2. Tengok gambar yang sebulat warna hijau ni. Tengok tu. Dulu depa ni bergabung. Depa ni bergabung. Depa menjalankan belahan D2 dan akhirnya makin lama terpisah. Dan akhirnya bentuklah menjadi 2 paramecium kat sini.
Apabila persekitaran tidak sesuai, depa ni kalau nak membiak, kena membiak sungguh-sungguh lah. Kalau depa cukup makan, depa akan depa cukup, saya tulis cukup ni maksudnya cukup makan, cukup semua benda, depa akan jalankan berlahan dua. Kalau depa tak cukup, nak kena membiak juga ni. Depa akan menjalankan pembiakan konjugasi. Konjugasi ni kita baca. Ameba akan membentuk spora yang hanya bercambah. Dia akan keluarkan spora dulu. Kalau dah okey persekitaran tu, baru dia dicambahkan balik. Dia keluarkan. Paramecium, dia menjalankan pembiakan seks, iaitu konjugasi berlaku apabila keadaan persekitaran tidak sesuai. Okay. Next. So, okay. 2.3 proses hidup organisma multisel. Multisel ni banyak. Okay. Saya tak bagi nota ni sebab tengoklah muka surat dia hampir 102 tau. Okay. Saya tak mampu print, takut ni membazir. Saya akan cari juga nota-nota yang ringkas. Okay. Proses hidup organisma multisel. Terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan. Struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menilai fungsinya. Tak faham, tak apa. Kita tengok gambar baru faham. Okey. Kita tengok pada susunannya sel otot. Sel otot tersusun dalam bentuk gentian. Gentian dan berjalur. Berjalur ni maksudnya macam ni. Dia berjalur, dia bersambung tau. Kalau kita tengok sini, dia berjalur macam ni, sini. Dia bersambung lagi kat belakang ni. Dia macam ni lah. Macam mata, bayangkan macam ni. Dia bersambung kat belakang ni. Inilah kita panggil dia berjalur. Jangan teruslah kalau ke sini macam ni lah. Macam tu lah. Macam batu-bata, tapi dia bersambung lah. Mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Soalan exam akan selalu keluar. Dekat sel otot ni ada banyak ada banyak sel apa? Ada banyak sel apa? Siapa nak tolong jawab? Dekat sel otot ni ada banyak apa kita tadi? Allahu Akbar. Ada banyak sel apa? Ni sel haiwan tau. Sel haiwan. Siapa tahu? Kita tak faham soalan. Dalam sel otot ni, sel apakah yang membantunya untuk memberi tenaga? Untuk menghasilkan pergerakan lah. Siapa nak terjawab? Salah tak apa. Mitokondria. Yes, betul. Mitokondria paling banyak. Okay, ingat mitokondria. Mitokondrion lah. Okay. T, tapak penjanaan tenaga. Tapak penjanaan tenaga ni tempat tenaga dihasilkan dan tenaga digunakan. Okay, gunakan Kadang-kadang soalan katanya burung ada sayap. Burung ada sayap. Sel apakah yang paling banyak dekat sayap itu? Kita ingatlah kan burung ada sayap. Sayap tu ada banyak sel otot. Sel otot ada banyak sel mitokondria. Gitu. Okay. Next, kita tengok sel saraf. Sel saraf ni kita boleh tengoklah. Yang kata dekat iklan TV kan, sel saraf bergabung cahaya-cahaya ni dia bergerak pantas ke saraf. Inilah sel saraf. Sel saraf berbentuk unjuran panjang dan halus. Implas saraf ni lah. Implas saraf ni yang berbentuk, yang bercahaya ni tau. Yang kita tengok dekat iklan TV tu kan. Yang kata minum susu apa tau. Sel saraf bergabung dengan cepat, bergerak dengan cepat. Inilah yang bercahaya, inilah implas saraf. Okay. Next, sel darah putih. Sel darah putih boleh berubah bentuk. Kita ingat sel darah putih ni, sel darah putih ni berfungsi memusnahkan patogen. Kalau sekolah rendah kita dah belajar, menengah rendah kita dah belajar dah fungsi darah. Okay, darah ni ada berapa? Darah ada 2, darah merah dan darah putih. Darah merah ni bawa oksigen. Darah putih ni bunuh patogen. Gitulah. Next, ada sel epitelium. Sel epitelium nipis dan leper. Melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Epitelium ni adalah senang cerita kita simpulkannya kulit. Contoh, kulit bagi jantung ni apa? Kan jantung kan?
Jantung macam, my god, we love lah. Jantung kan. Okay. Kulit dia ni, kulit apa? Itu kita kena fahamkan sel epitelium ni. Okay. Next, sel darah merah. Sel darah merah ni dia tak ada nukleus. Cekung maksudnya macam ni. Kalau pandangan sisi dia, kita lukis dia macam ni. Macam ni, cekung. Macam gemuk kanan tapi tengah dia kurus. Gitulah. Berfungsi meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Senang cerita, sel darah merah ni angkut oksigen. Okay. Next, next, sel sperma ada kat lelaki. Okay. Mempunyai ekor yang panjang ni, okay, untuk membolehkannya berenang ke arah ovum dan ditiup pilu. Tingkatan 1 tak silap, form 1, bab 4. Okay, belajar dah. Okay. Bahagian kepala, kepala dia ni tak apa, saya lukis. Macam ni lah. Kepala dia ni ada bawa sel kromosom. Sel kromosom ni lah ada DNA kita ni. DNA daripada sang ayah. Okay, next. Tiup tapis. Kita akan dengar perkataan tiup tapis ni, kalau form 5 dah pernah dengar dah. Tiup tapis turus silinder yang panjang yang tersusun dari hujung ke hujung. Mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Maksudnya tiup tapis hanya ada pada tumbuhan. Tumbuhan saja ada. Next, xylem. Kalau xylem ni kita ingatlah biologi. Mesti ada dekat tumbuhan je. Okay. Berbentuk salur berongga yang panjang dan disambungkan. Ingat xylem, kita angkat air dan garam mineral. Okay. Tenang je, xylem dia angkut air dan garam mineral. Next, kita ada mesofil palisade. Okay, ni kita akan dengar juga. Mesofil palisade terdiri daripada sel berbentuk silinder. Sel berbentuk silinder ni. Disusun secara tegak dan rapat. Tersusun secara rapi. Tegak dan rapat. Tegak. Dia tak ada macam tiba-tiba susun panjang ni, tiba-tiba memanjang macam ni. Tak kepelek kan. Okay. Mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Dia banyak kloroplas. Okay. Susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari untuk fotosintesis. Okay. Mesofil palisade berada di bawah daun tau. Bawah daun. Macam mana? Okay, contohnya saya lukis bawah ni. Okay, daun kan. Okay, bayangkan saya lukis pandangan sisi daun. Tak apa, saya lukis besar lagi. Pandangan sisi daun macam ni lah. Tapi saya lukis saja lah. Kita zoomkan lagi. Mesofil palisade berada di atas ni. Tersusun dengan rapi. Macam kita kata tadi, memanjangkan, menegak. Kat sini banyak kloroplas. Sebab cahaya matahari dia akan kena permukaan daun. Kloroplas dia serap cahaya matahari. Gitulah. Okay, kita naik baca dah tu. Mesofil berspan. Mesofil berspan disusun secara longgar. Kalau palisade dia padat. Kita ni ingat dia macam ni. Palisade kita buat keluar. Palisade. Kita ingat pa. P adalah padat. Kalau mesofil berspan, dia longgar. Kan kita tengok kan bentuk span ada lubang-lubang kan. Itulah yang dinamakan longgar. Ada lubang tu ada ruang udara lah. Ruang udara yang besar membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisade. Okay. Sel pengawal. Kita kan dengar dah perkataan ni, Ustaz. Ustaz. Okey, Ustaz. Okey, sel pengawal. Sel pengawal ni ada dekat tumbuhan. Sel pengawal ni sel epidermis yang tersesuai dengan dinding sel. Pengawal ni maksudnya dia kawal apa?
kawal, saya tak nampak warna hijau, sebab warna hijau juga sini. Okey, kawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ni apa pula? Ya Allah, hai. Stoma adalah liang yang membenarkan pertukaran gas dan karbon dioksida. Dekat tumbuhan khas saja kat tumbuhan. Okey, inilah stoma. Ni stoma. Sel pengawal dia ada dekat keliling ni tau. Stoma yang dalam ni. Okey. Next. So, okey, sel rambut akar. Sel rambut akar dengar macam kat rambut tapi sebenarnya dekat akar lah. Okey. Oh, ni merah. Okey. Sel rambut. Akar rambut. Dekat akar tumbuhan lah. Mempunyai unjuran panjang. Taulah akar ni panjang kan. Akan lah. Sekejap. Okey. Akar panjang. Jadi ini mestilah panjang untuk menambahkan luar permukaan untuk menyerap air dan garam mineral. Kita nak fungsi akar ni untuk serap apa? Serap air dan garam mineral. Okay, next. Organisma sel dalam manusia. Ada pertanyaan ke? Tak ada lagi kan? Kalau ada apa, terus tanya. Okay. Organisma sel dalam manusia. Okay, dalam manusia pula. Dalam organisma multisel, multi ni banyak ingat, sel-sel yang sama jenis dan menjalankan fungsi yang sama diorganisasikan menjadi tisu. Okay, kita tulis kat sini sel kepada tisu. Kalau kita gabungkan sel-sel tu, tisu ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan disusun bersama untuk melaksanakan suatu fungsi. Okay, ayat panjang. Dalam badan organisma, tisu boleh diklasifikasikan kepada 4. Ni, tisu ni. Ada tisu epitelium, tisu otot, okay, tisu saraf dan tisu penghubung. Okay, kita akan belajar tisu-tisu ni. Okay, tisu epitelium ni dekat mana? Okay, tisu epitelium ni melapisi permukaan luar kulit dan permukaan berongga di dalam badan, rongga salur pencernaan dan pernafasan. Struktur tisu epitelium diadaptasi berdasarkan fungsinya. Misalnya, kita baca contoh dia. Tisu epitelium pada kulit melindungi organisma. Pada kulit apa ni? Okey. Kulit kita sekarang ni dinamakan kulit kita sekarang ni, yang warna coklat atau putih atau warna hitam ni, ini adalah sel epitelium. Dia adalah melindungi organisma daripada jangkitan, kecederaan, bahan kimia dan penyahidratan. Okey? Yang kita katakan kalau bulu rongga menegak ni, itu berkait rapatlah dengan penyahidratan. Tisu epitelium yang melapisi trakea. Dekat trakea ni dekat rongkong lah. Bahasa manusia rongkong. Mempunyai unjuran seperti rambut yang dikenali sebagai cilium. Okay, next tisu. Tisu epitelium melapisi rongga mulut dan esophagus. Ni esophagus ni. Ni. Inilah sel. Ada sel epitelium lah. Rongga mulut. Okay. Next. Okay. Tisu epitelium. Okay. Tisu epitelium melapisi permukaan paru, rongga badan dan salur darah. Kadang-kadang soalan katanya tahu, tisu apakah yang melapisi permukaan paru? Jeng. Nak tahu apa? Okey, kita kena ingatlah epitelium. Sel epitelium paru, okey, rongga badan, salur darah, macam itulah. Okey. Tisu epitelium juga melapisi permukaan trachea dan bronchus. Okey, bronchus yang kat tengah-tengah ni, tak silap. Okey, trachea yang tengah ni lah. Okey, trachea yang tengah ni. Ni trachea ni. Next, okey. Loading, okey. Tisu epitelium melapisi tubul kelenjar dan ductus ginjal. Ginjal yang ni lah, yang warna coklat ni. Okey. Next, tisu epitelium juga melapisi usus kecil. Usus kecil yang
Ini, yang dia bagi warna ni. Inilah usus kecil. Okay. Next, tisu otot pula. Tisu otot terdapat ada 3 jenis pula. Ada 3 jenis. Apakah jenis yang pertama? Otot licin. Okay. Otot licin. Yang kedua, tak bagi saya salah. Salur darah, salur kencing dan salur pembiakan. Tapi kita baca dulu. Okay. Pengecutan dan pengunduran otot licin membolehkan aktiviti luar kawal seperti tindak balas peristalsis. Peristalsis yang bila tengah makan tu kan. Kalau siapa pernah tengok video kat TikTok yang viral tu kan. Bukanlah viral sangat pun. Pasal video sains lah. Bila kita makan, kan ada 2 rongga tau. Kat sini ada 2 rongga. Kat sini ada satu tindakan kat sini. Bila kita makan, makanan akan keluar kat sini tau. Kita udara hidup, kita hirup udara, salur sini yang akan berfungsi. Bila kita hirup udara, benda, sana nak cakap ni, pintu ni akan terbuka tau. Saya nak padam tu, be careful tak apalah. Okay. Yang ni tempat udara, yang ni udara. Yang ni, yang saya lukis ni makanan. Bila kita makan, benda yang kita panggil dia sebagai natang ni, dia akan tutup lubang ni. Bayangkanlah kalau makanan tu termasuk dekat ni, mati, tak bernafas kita. Okay kan? Pengecutan dan pengenduran otot licin membolehkan. Inilah peristalsis, inilah nama dia. Okay. Okay. Otot rangka terlibat dalam pergerakan terkawal. Terkawal ni maksudnya terkawal lah. Yang dapat kita kawal. Otot rangka mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan pada tulang dan anggota badan. Tulang, otot rangka, otot kardium. Tadi kita belajar tadi, otot licin kan? Kita ada otot licin, otot rangka dan otot kardium. Ni, otot kardium ni dekat jantung. Okay, yang mengecut untuk mengepam darah ke seluruh badan. Yang kalau siapa belajar kat sekolah tu yang ada, kita conteng kat tangan tu, kita bahagi tangan kita kepada 2. Oksigen masuk ke vena cava, auxiliary, macam-macam je lah. Siapa masih ingat lagi tu. Okay. Tisu saraf pula. Tisu saraf. Saraf ni kata ada cahaya masuk tu lah macam tu lah. Tisu saraf terdiri daripada neuron ataupun kita panggil sel saraf. Setiap neuron terdiri daripada badan sel dan gentian saraf yang disebut dendrit dan akson. Ini nama dia lah. Tisu saraf mengesan rangsangan dan seterusnya mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Impuls saraf ke otak kelenjar. Contoh, tak pasti dah tingkatan berapa. Kita sentuh tu, kita sentuh carrot yang panas, kita sentuh kulit kita akan macam mana? Kita akan panaslah tangan kita. Dan saraf akan dihantar kepada otak dan otak kata, tangan telah menyentuh carrot panas. Bayangkan kalau benda kita buat slow mo kan, kita sentuh, reaksi kita akan macam, reaksi muka kita akan terlebih dahulu dan tangan kita akan terus menarik. Okay, saya tak tahu nak terang macam mana. Harap korang faham lah. Okay. Tisu penghubung. Fungsi dia untuk menghubungkan lah. Yes, tindakan refleks. Bagus Afrina, yes. Kadang-kadang saya lupa dah istilah yang lama. Tindakan refleks, good. Okay. Tisu penghubung ni terdiri daripada pelbagai jenis tisu dan gentian. Tisu jenis ini tersebar luas di seluruh badan dan mempunyai banyak fungsi. Salah satunya untuk memautkan organ. Okay, kita tengok. Tisu penghubung longgar. Dia ada jenis pula. Longgar. Memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya untuk menetapkan organ-organ pada kedudukannya. Longgar lah biasa. Tisu berhubung gentian. Ada banyak jenis tau. Tisu penghubung jenis ini membentuk tendon dan ligamen. Okay, tendon ni satu penghubung antara tulang dan otot. Nanti kita akan belajar. Tendon ni. Ya Allah, kat sini ada. Tendon menyambungkan tulang dan otot. How kita nak ingat weh? Tendon. Allah Allah. Tendon. T untuk tulang. O untuk otot. Tendon menyambungkan tulang dan otot. Ligamen. Dia menyambungkan
tulang kepada tulang. Next, tisu darah. Darah berfungsi dalam pengawalan, okey, darah berfungsi dalam pengawalan, pengangkutan, dia angkut oksigen, oksigen dan perlindungan. Okey, jom kita tengok darah. Allah Allah. Darah. Okey, tulang pula. Tulang membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman. Contohnya, kita ada contoh jantung kat sini, paru dekat sini, cara macam ni je. Lepas tu rangka bentuk macam ni. Kan? Inilah rangka, fungsi dia melindungi organ dalaman. Kalau tiba-tiba tak ada rangka ni kan, kita tumbuk kawan kita kat dada sikit, kawan sakit lah. Sebab apa? Berparu lah kan. Next, tisu adipos. Tisu adipos, tisu penghubung yang menyimpan lemak di bawah dermis kulit. Tisu adipos ada lemak lah kat situ. Rawan pula menutup hujung tulang dengan melindungi tulang menjadi halus. Okay, aduh. Next, okay. Organ tisu, dah ni nak habis dah kot. Lagi tak habis ni. Okay, tisu tumbuhan. Dia ada tisu meristem dan tisu kekal. Meristem, kita ada aptites dan meristem sisi. Form 5 dah belajar dah. Tisu kekal ada epidermis, asas dan vaskular. Vaskular ada xylem dan phloem. Tisu asas parent yang piring, colon, sclerenchyma. Okay, ada tips nak ingat dia ni. Kita akan belajar ke? Dia pernah belajar. Okay, parenchyma berfungsi menyimpan kanji, protein dan air. Kita ingat dia ni lah. Kanji dan air. K untuk kanji, A untuk air lah. Tisu ini boleh menjalankan fotosintesis. Dia boleh jalankan. Parenchyma berfungsi memberi sokongan kepada batang muda tidak berkayu. Parenchyma ni ada dekat tumbuhan herba Allah. Okay. Tisu sclerenchyma memberi sokongan. Sokongan. Dan kekuatan. Kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Yang sudah besar lah. Okay, vaskular xylem. Okay, just ulang balik saja form 5. Xylem dia angkut air dan garam mineral. Phloem, phloem tak ada. Phloem adalah phloem dia angkut hasil fotosintesis. Kalau faham kan tulisan, tak faham. Kalau selaju sangat abang tau. Kalau selaju ke, tapi saya ulang balik yang bahagian ni. Okay. Kita ingatlah xylem. Simple je. Xylem dia angkut air dan garam mineral. Phloem dia angkut hasil fotosintesis. Okay. Vaskular ada dua, xylem dan phloem yang kita bicarakan sekarang ini. Okay, kalau korang baca sini, korang includekan bahawa xylem ni dia angkut air dan garam mineral. Okay, kalau korang baca phloem ni, dia ingat, kalau korang baca phloem, dia akan katakan dia angkat hasil fotosintesis. Okay, nanti korang akan tanya, tak ada pun perkataan fotosintesis dekat phloem ni. Sabar. Hasil fotosintesis adalah sukrosa. Sukrosa ni hasil fotosintesis. Form 5 disebut fotosintesis. Okay, next. Kepadatan sel tertentu dan sel khusus. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada? Okay, kalau ada soalan tu terus sabar. Dia tak muncul. Okay. Kepadatan komponen sel tertentu. Ini kita akan belajar. Kepadatan sel tertentu ni banyak tang mana kita dapat konkludekan, banyak dekat mana. Okay, kita terus kepada yang bawah. Okay, tak lama. Okay, tengok ni. Seperti kita cakap tadi, sebab tu kita kena faham dulu sel ni fungsi dia apa.
Okey, mitokondria ni dia adalah tenaga, dia melibatkan tenaga. Tenaga ni dia pergerakan lah. Okey. Sel sperma. Kita ingat sel sperma ni dia berenang ke ovum kan. Jadi tengok fungsi dia. Dia memerlukan banyak tenaga untuk berenang ke arah uterus dan tiub fallopian untuk mensenamakan oksid sekunder ataupun ovum lah. Okey, ovum. Kalau korang tak faham binatang apa tu, ovum lah. Sel otot seperti yang cakapkan tadi tu, sel otot dia simpan pula. Sel otot ni banyak mitokondrion sebab ada banyak, dia perlukan banyak tenaga untuk menggerakkan. Jangan guna istilah menggerakkan, mengecut, pengecutan ataupun pengenduran. Kita gunakan istilah buku teks. Pengecutan ataupun pengenduran. Sel meristem tumbuhan memerlukan banyak tenaga bagi menjalankan proses pembahagian sel secara aktif bagi menghasilkan sel baharu. Okey. Kloroplast. Kita tengok pula kloroplast ni. Kloroplast ni kita banyak klorofil lah kan. Dia banyak klorofil. Yang pigmen hijau tu. Okey. Banyak dekat mesofil, palisan dan berspan. Kita ingat palisan ni, kita ingat dia punya tu padat. Dia menyerap lebih banyak cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Ingat M lah, mesofil mesti melibatkan matahari. Matahari ni foto lah, fotosintesis. Jalinan endoplasma kasar. Dia sama je jalinan endoplasma J ataupun Golgi. Dia banyak dekat sel pankreas. Sel pankreas ni mensintesiskan dan merembeskan enzim pencernaan. Pankreas ni dekat bahagian pencernaan kita lah. Sel goblet pada epitelium usus dan saluran pernafasan. Dia menghasilkan mukus. Kita akan belajar. Sel hati. Hati. Dia banyak metabolisme karbohidrat dan untuk mendetoksifikasi dadah dan racun. Detoksifikasi dia untuk kesan dadah lah macam tu lah. Okey, 2.4 aras organisasi. Dan 2.4 tapi kita teruskan je. Kelas minggu depan kita akan buat latihan. Banyak latihan tu. Okey. Aras organisasi yang tu daripada tisu, daripada kardia, daripada tisu penghubung, daripada tisu darah, maka terbentuklah jantung. Ini simple, kita baca dulu. Sekumpulan tisu berlainan, tisu berlainan dia bergabung bersama membentuk organ. Kita faham tadi sel, bukan. Bila sel bertemu dengan sel, istilah ya. Okay, sel, bila dia bergabung dengan sel sendiri akan membentuk tisu. Bila tisu campur dengan tisu, silap. Bila tisu ni dia bergabung dengan tisu, dia akan membentuk organ. Bila organ bercampur dengan organ lain akan membentuk proses, tak silap saya. Nanti dia akan sambung juga. Organ menjalankan fungsi khusus hasil gabungan bersepadu tisu-tisu. Organ gabungan tisu-tisu. Okay. Misalnya organ jantung terdiri daripada tisu epitelium, tisu otot kardium, tisu penghubung dan tisu saraf. Tisu epitelium melapisi ruang dalam jantung. Tisu otot kardium berfungsi mengempam darah ke seluruh badan. Di setiap tisu ni dia bergabung untuk membentuk satu organ. Tisu penghubung contohnya darah menghubungkan antara sistem-sistem organ. Tisu saraf pula mengawal atur ritma denyutan jantung. Duk, macam tu kan. Gitulah. Okey. Dan pula dia jelaskan sistem endokrin ni. Okey, sistem endokrin adalah kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Okey, dia fungsinya mengkoordinasi aktiviti badan bersama-sama dengan sistem saraf. Okey, ni dah ulangan balik saja daripada menengah rendah, dia nak ulang balik. Respirasi. Dia melibatkan pernafasan udara dihidup, masuk ke paru-paru, lepas tu keluar balik. Macam tu lah. Fungsi utama pertukaran gas, oksigen dan gas karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar. Ni dalam, ni luar. Itulah. Saya akan fungsi saja. Sistem pembiakan lelaki. Dari testis, kelenjar prostat dan zakar. Fungsi utama menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. Okey. Bagi perempuan, ovari, uterus
tiup, fallopian, pharynx dan cervix. Okey, istilah ni juga bab form 1 tingkatan 1 sampai 4. Fungsi utama menghasilkan ovum dan hormon seks perempuan. Okay, next, sistem limfa. Limfa ni adalah nodus limfa, ada limfa, nodus limfa dan salur limfa. Salur ni macam saluran tu lah. Gitulah. Fungsi dia mengekalkan keseimbangan benda-benda badan dan mencegah jangkitan penyakit. Kadang-kadang penyakit kita ni disembuhkan oleh limfa, kadang-kadang lah. Okay, next, kita tengok sistem saraf. Sistem saraf, otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Otak ni, saraf tunjang dia dekat otak saja tau. Saraf periferi yang menyambungkan semua ni, yang berwarna kuning ni. Sini. Okay, saraf tunjang ni hanya daripada otak, bahagian kepala saja. Fungsi dia mengesan, menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. Maksudnya tindak balas kita sebagai sesuatu macam tanya kita ni tercucuk jarum ke, tercucuk benda mampu hilang, okay? Kita akan bertindak balas dengan benda tu. Okay, sistem peredaran darah. Jantung, kita ada arteri, vena pulmonari, kapilari, darah. Tak ada vena kapilari tu. Okay, ada jantung. Okay. Ada jantung, ada arteri, vena dan kapilari darah. Fungsi dia mengangkut nutrien, gas, respirasi dan hasil perkumuhan. Selesai banyak ni. Sistem pencernaan, pencernaan ni makanan lah. Kita makan. Makan ni melibatkan esophagus, mulut, esophagus, perut lah. Lepas tu hati pun fungsi juga, pankreas, usus kecil ataupun usus besar. Fungsi dia mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas dan mudah diserap. Kita makan tu berfungsi juga sebenarnya untuk badan. Okay, next. Sistem urinary. Melibatkan kencing kita, ayat kencing. Okay. Ginjal, uretra dan pundi kencing. Fungsinya menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan. Dalam air kencing, ada urea dan asid, Allah tak keluar. Asid urik, gitu. Next, kita ada, sistem rangka yang kita cakap tadi kan, inilah rangka manusia dekat setiap mama sekolah ada. Ada tulang, ada rawan, ligament, tendon. Ligament, siapa ingat? Ligament antara tulang dan tulang. Tendon antara tulang dan otot. Okay. Fungsi dia menyokong badan dan melindungi badan, organ dalam. Nak lindungilah, contoh jantung kat sini kan, betul kan logik jantung dengan paru. Paru kat sini. Okay. Pinggang kita ni. Okay. Next, sistem intergumen. Kulit. Melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahidratan. Penyahidratan ni kehilangan air lah. Kehilangan air. Okay. Next, kita proceed terus sistem. Diulang dua kali. Tak apa diulang macam mana. Tak apa. Sistem dalam tumbuhan. Dalam tumbuhan pula. Sistem dalam tumbuhan. Tengok ni. Sistem pucuk lah. Akar lah. Dia bahagi siap dia tu. Akar bawah. Pucuk ke atas. Next. Terus. Sistem pucuk terdiri daripada batang, daun, pucuk, bunga dan buah. Bahagian atas ni kita nampak apa? Mestilah kita nampak buah. Di mana tak ada buah kat sini, tapi bila tumbuh, dia keluar daripada tanah ni, dia keluar buah ada, dia keluar bunga ada, batang, daun, okay. Batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap tenaga, menyerap cahaya matahari lah. Okay. Bunga terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Kita belajar kan. Nanti form 5 belajar dah form 5.
Sistem akar terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan garam mineral serta memberi sokongan kepada tumbuhan. Akar ni, kalau ada apa kah? Tak kan? Kalau akar ni tunjang, akar ni serabut, maksudnya susah lah. Pokok tu nak ditarik. Gitu. Ada apa soalan? Saya dengar macam ni. Okay, tak apa, saya teruskan je. Okay, next. Okay, tamat dah. God. Okay, esok kita akan buat latihan. Saya takkan habis lagi bab ni. Okay, ada apa pertanyaan tak? Kalau ada pertanyaan tu boleh raise your hand ke. Macam saya buat tu. Gitulah contoh. Okay, ada apa persoalan tak? Yang dekat Telegram ada apa persoalan tak? Ada apa tadi? Siapa angkat tangan tadi? Okay, semua okay. Okay, laju pula. Okay je kan? Tak apa. Saya akan buat latihan juga. Okay, just wait je latihan. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab join. Okay, sebelum tu saya nak screenshot. Okay, dan. Okay. Kalau ada apa pertanyaan boleh terus dekat join terus Jangan lupa share group study sampai ready tu tau. Okay. Saya akan buat macam ni dah. Kalau biologi memang kena baca dan kita akan buat latihan. Buat latihan tu lah yang akan lebih struggle. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Saya tangguh kelas hari ni. Jadi saya harap semua okey lah dengan kelas hari ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.